Anggaran belanjawan 2025 adalah tertinggi yang pernah diumumkan. 421 bilion ringgit, iaitu 335 bilion ringgit belanja mengurus, 86 bilion ringgit belanja pembangunan. Ini tidak termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka dan juga projek pembangunan awam swasta PFI bernilai 9 bilion ringgit, termasuk GLIC, syarikat-syarikat ini dimiliki oleh kerajaan, menambah dari segi peruntukan pembangunan 25 bilion ringgit. Cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan asas yang digunakan oleh rakyat. Cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan bukan keperluan asas, seperti barang premium yang diimport, ikan salmon, avocado. Kerajaan juga bercadang meluaskan asas cukai secara progresif dengan memperkenalkan cukai dividen kepada 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu bermula tahun taksiran 2025. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Jadi kita bercadang untuk kenakan sedikit kenaikan yuran, tidak kepada 85%, tidak pada B40, tidak pada M40, tidak T5 yang di atas, cuma T15 yang teratas saja yang akan dikenakan kenaikan yuran. Maknanya di sekolah asrama penuh atau sekolah dengan sains, sekolah dan universiti awam, kita kenakan sedikit kenaikan untuk SBP dan IPTA bagi golongan yang masuk kategori 15%. Oleh itu, peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak terus diberi keutamaan dan adalah tertinggi antara negeri, iaitu masing-masing 6.7 bilion ringgit dan 5.9 bilion ringgit. 3,000 undang-undang lapuk perlu dikaji semula. Kerajaan akan membentuk pasukan reformasi perundangan bagi menarujui mengamalskini undang-undang komersial seperti Akta Kontrak 1950 supaya seiring dengan peredaran zaman. Kerajaan akan membentang RUU kredit pengguna pada mesyuarat akan datang. Sebuah lembaga pemantauan kredit pengguna akan ditubuh bagi mengawal dan menyedia perkhidmatan kredit seperti syarikat pemfaktoran, bukan bank, beli sekarang bayar kemudian. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Kerajaan bercadang mewajibkan semua pekerja bukan warga negara untuk mencarum KWSP. Kementerian Pendidikan diberi peruntukan RM64.1 bilion, tertinggi dalam sejarah. Tabungan pendidikan tinggi anak-anak diberi melalui pelepasan cukai individu ke atas simpanan bersih, skim simpanan pendidikan nasional, dan dilanjutkan 3 tahun lagi. UiTM disediakan peruntukan tambahan RM20 juta supaya melahirkan lebih ramai jurutera E&E, memastikan penyertaan Bumiputera dalam bidang semikonduktor. Kementerian Kesihatan menerima peruntukan kedua tertinggi, RM45.3 bilion. Kerajaan bercadang naikkan kadar duty excise minuman bergula secara berfasa mulai 1 Januari 2025 sebanyak 40 sen seliter. KPKT akan meningkatkan usaha menggalakkan pemilikan rumah pertama, dan kerajaan bercadang oleh itu memberikan pelepasan cukai individu sehingga RM7,000 ke atas bayaran faedah pinjaman perumahan. Wanita yang pegang lembaga pengarah dalam 100 syarikat teratas yang tersenarai pada kadar 32.2% setakat 10 Oktober. Kendati pun sasaran 30% penglibatan wanita telah tercapai, ini masih belum dipenuhi oleh 30 syarikat dalam lembaga pengarah mereka. Kerajaan menyeru, mendesak, menuntut penjelasan
mengapa sasaran ini tidak dicapai oleh syarikat-syarikat berkenaan dan diberi tempoh setahun lagi untuk menimbangkan kenaikan penyertaan wanita dalam lembaga. Wanita digalak juga bekerja, terutama dalam menghadapi tekanan kewangan sekarang. Maka cukai tambahan diberi sebanyak 50% bagi penggajian yang dibayar untuk tempoh 12 bulan. Pembudayaan kerja dan kehidupan yang seimbang di samping menyokong agenda ekonomi penjagaan kepada pekerja, kerajaan bercadang galakkan cukai pada majikan seperti berikut. Potongan cukai tambahan 50% ke atas perbelanjaan kos pembangunan kapasiti dan perolehan perisian. Tahun depan, pendidikan berkaitan AI akan diperluas ke semua universiti penyelidikan dengan peruntukan 50 juta ringgit. Universiti Melaya menumpukan AI bidang perubatan bagi menangkis tantangan penyakit maut seperti kanser. Hampir 550 juta ringgit disediakan bagi mempromosi aktiviti pelancongan. Tahun ini, program asas ramah sara untuk rakyat miskin dan STR, sumbangan tunai ramah, akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. Meningkatkan kapasiti perniagaan PMKS supaya beralih ke arah pendigitalan. 50 juta ringgit disediakan sebagai geran padanan digital PMKS dan geran digital penjaja di bawah BSN